Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Cikgu Wong dari SJKC Sungai Miri, Sarawak. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kajian tindakan saya yang bertajuk Keberkesanan penggunaan bahan model terhadap pemahaman murid-murid dalam soalan penyelesaian masalah matematik. Keputusan matematik dalam UPSA untuk SJKC Sungai Miri adalah membanggakan sebelum tahun 2016. Peratus kelulusannya selama ini adalah mencapai lebih daripada 90%. Namun, keadaan ini turut berubah dengan ketara pada tahun 2016. Peratus kelulusan matematik menurun dengan mendadak, iaitu dari 94.6% pada tahun 2015 menjadi 68.8% pada tahun 2016. Sedangkan murid mendapat A juga menurun, iaitu dari 36.8% pada tahun 2015 menjadi 35.1% pada tahun 2016. Faktor utama kemerosotan keputusan matematik adalah disebabkan penukaran format kertas soalan serta penekanan kemahiran berfikir aras tinggi yang bertujuan untuk mencabar pemikiran murid secara lebih kritikal dan mendalam. Ramai murid memberi komen soalan terlalu susah. Masa untuk menjawab soalan tidak mencukupi. Ramai murid mulai tidak berminat dengan matematik. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah keberkesanan penggunaan bahan model dalam meningkatkan kefahaman murid dalam soalan penyelesaian masalah matematik. Justru itu dapat menarik minat dan meningkatkan pencapaian murid bagi mata pelajaran matematik. Objektif umum adalah meningkatkan keupayaan murid menjawab soalan penyelesaian masalah matematik melalui penggunaan bahan model. Objektif khusus adalah meningkatkan kemahiran memahami soalan, meningkatkan kemahiran melukis bahan model, meningkatkan kemahiran pemilihan operasi penyelesaian. Kajian ini melibatkan 25 orang murid, iaitu 15 orang murid tahun 5F dan 10 orang murid tahun 4P SJKC Sungai Miri. Dalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian, penyebaran pelatihan, keputusan UP1, ujian pra dan pos dengan soal selipik. Guru membuat pemerhatian terhadap keadaan murid semasa proses PMP. Tetapi sebahagian murid mengadu matematik amat susah kerana tidak faham akan soalan atau perlu membuat penyeraan yang panjang lebar. Murid merasa bosan dan hilang minat dalam PMP. Semasa guru menyimak latihan, tetapi juga ada murid menjawab sebarangan. Ada yang langsung tidak menjawab dengan sebab tidak tahu, tidak pandai. Ramai juga gagal menjawab dengan tepat. Kesilapan yang sering dilakukan adalah tidak memahami soalan. Maklumat yang dicari tidak tepat atau salah tafsir kehendak soalan, operasi yang dipilih tidak tepat dan cuai dalam pengiraan. Keputusan UP1 kelas 4B dan kelas 5F dianalisis sebelum kajian dijalankan. Selepas bahan model diperkenalkan, perbandingan keputusan antara UP1 dan 2 dijalankan lagi. Sebelum kajian, ujian pra yang mengandungi 10 soalan diberikan. Selepas suatu tempoh masa, ujian pos diberikan. Borang soal selipik diadakan untuk mendapatkan maklum kelas. Selepas pendedahan, tetapi murid semakin berminat dengan matematik, murid lebih yakin semasa menjawab soalan. Masa untuk menyiapkan soalan ujian pos lebih singkat. Semasa menyimak latihan, dapati sebagian murid cuba menggunakan bahan model. Terdapat peningkatan pencapaian grade A kelas 5F dalam UP2 dengan ketara, sedangkan tiada kemajuan dalam kelas 4B. Terdapat peningkatan yang ketara juga dalam ujian pos untuk kedua-dua kelas. Kebanyakan
memberikan respon positif dalam suara selektif. Penggunaan bar model mendatangkan impak positif yang menggalakkan. Rakan guru juga memberikan komen yang baik. Selepas kumpulan sasaran dipilih, ujian pra diberikan. Guru mata pelajaran matematik kelas 5F, guru sekulah ditedakan dengan penggunaan bar model. Sewaktu PMP mata pelajaran matematik, penggunaan bar model diterapkan. Pendedahan penggunaan bar model untuk kumpulan sasaran dijalankan. Selepas itu, ujian pos diberikan. Murid kumpulan sasaran juga diminta memberi maklum kelas melalui borang suara selektif dan kemudian. Dengan ada bar model, soalan-soalan penyelesaian masalah dapatlah diselesaikan dengan cepat dan berkesan, tanpa langkah-langkah yang berpanjangan dan penyeraan yang rumit. Justru itu dapat menjemakan masa menjawab soalan matematik. Cara penggunaan bar model. Sam dan Shelley mau berfungsi wang sebanyak RM36 Malaysia. Wang Sam adalah 2 kali ganda lebih banyak daripada wang Shelley. Berapakah wang Sam dan Shelley akan dapat? Langkah pertama, mencari maklumat. Daripada soalan, kita boleh dapati jumlah wang untuk kedua-dua adalah RM36 Malaysia. Wang Sam adalah 2 kali ganda wang Shelley. Langkah kedua, melukis bar. Wang Sam adalah 2 kali ganda lebih daripada wang Shelley. Maka, kita lukis satu petak untuk Shelley dan 2 petak untuk Sam. Jumlah wang mereka adalah RM36 Malaysia. Langkah ketiga, menentukan cara penyelesaian. Setahu kita, ketiga-tiga petak mewakili RM36 Malaysia. Maka, satu petak mewakili RM12 Malaysia. Untuk mencari wang Sam dan Shelley, terdapat 2 cara. Cara pertama adalah operasi tampang. Manakala cara kedua adalah operasi darat. Contoh pertama, sepapan telur ada 30 biji. Wan Chai menggunakan 6 papan telur untuk menggoreng 180 biri mi goreng. Jika 1/10 daripada telur yang beri adalah rosak, tuliskan nisbah di antara telur yang rosak dengan telur yang segar. Berikut adalah contoh jawapan dengan kaedah biasa. Okay. Kaedah dengan bar model, setahu kita, telur rosak adalah 1/10. Kita lukis 10 petak dengan satu petak mewakili telur rosak. Maka, 9 petak yang lain adalah mewakili telur segar. Maka, teruslah kita dapat jawapan. Contoh kedua, jika menentukan sebuah pakur yang mengandungi 2 jenis buah-buahan. Berapa bijikah buah-buahannya terdapat di dalam pakur? Mampukah murid sekolah rendah memahami cara penyelesaian sebegini rumit? Jika penyelesaian menggunakan bar model, kita lukis 5 petak, di mana 3 petak mewakili apel, 2 petak lagi mewakili 34 biji bir. Maka, 1 petak mewakili 17 biji. Untuk mencari jumlah buah, kita hanya perlu 5 darab 17. Pemikiran murid sekolah rendah masih perlu matang. Pengakuan sebarang asraf dengan bar model bukan sahaja dapat menguji kefahaman murid terhadap soalan, malah dapat mencari penyelesaian dengan mudah dan cepat. Terdapat peningkatan pencapaian ketara antara ujian pra dan pos, menunjukkan
Penggunaan bank model memberikan kesan yang positif. Selain itu, terdapat juga peningkatan pencapaian grade A yang ketara untuk murid kumpulan sasaran tahun 5F dalam UP2. Tiada peningkatan, malah terdapat penurunan pencapaian murid kumpulan sasaran tahun 4P adalah disebabkan sebab berikut. Kertas soalan tahun 4 UP2 lebih mencabar. Kertas soalan merangkumi lebih banyak soalan kebak yang berarah tinggi. Ada murid tidak mahir dalam bahasa Cina. Minta sebahagian besar murid yang nampak dalam kumpulan sasaran 4P kurang matang. Pelaksanaan train tiada ujang untuk murid tahun 1 hingga tahun 3 tahun lepas telah menyebabkan mereka masih perlu menyesuaikan diri dalam keadaan mentutupi kertas soalan yang berformat UPSR. Latihan UP yang diberi tidak mencukupi. Gerak cuai dan kurang yakin semasa menjawab soalan. Sekiranya berpeluang untuk meneruskan kajian ini, saya berharap boleh panjangkan tempoh kajian. Satu daripada prasyarat untuk menjadikan kaedah ini lebih berkesan adalah masa. Aspek ini perlu diberikan pertimbangan wajar kerana berdasarkan persepsi murid, pencapaian murid dan refleksi sendiri, kaedah ini memerlukan pendedahan yang teliti dan latihan tubi yang mencukupi agar kesan pelaksanaannya dapat diukur dengan lebih jitu dan tepat. Pendedahan awal penggunaan PAR model. Ada pepatah berbunyi, melentok puluh, piala dari rebunya. Adalah diharapkan penggunaan PAR model boleh didedahkan kepada murid-murid sejak dari tahun 1. Perbandingan pencapaian untuk murid berbagai kebolehan. Kajian yang dijalankan oleh saya kali ini adalah terhadap kebanyakan murid lambat dalam kelas 4 ini. Dan murid sederhana dan murid lambat dalam kelas 5F berdasarkan pencapaian UP1. Maka diskriminasi pencapaian agak besar. Terus itu, saya amat berharap kajian boleh dilanjutkan kepada murid kumpulan cerdas juga. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.